kepada saf pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajarah Suniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan ummul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita cintai, serta ahli keluarga baginda, para sahabat, para shadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Menerita, yang berbahagia Puan Rosniyati selaku Presiden Gema Nur Iman dan seluruh para AJK-nya dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada dalam tafsir surah An-Nur. Baik. Jadi kita hari itu kita tangguh dua kali kuliah. Jadi hari ini kita sambung, alhamdulillah. Sambung pada muka surat 124. Yang ni kitab kita lihat muka surat 124 124 Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga muka surat 124. Dekat sini hujan lebat. Kalau ada line terganggu, saya tak boleh buat apalah. Sebab sini hujan lebat. Kalau terganggu apa-apa, saya mohon maaf banyak-banyak. Baik. Jadi insyaAllah lihat muka surat 124 dan kita ambil baris yang ke-10 daripada bawah. Baris yang ke-10 daripada bawah. Okey. Baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 124. Baik, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu
fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Baik, yang bermaksud ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi in kuntum mu'minin. Mengajar, menegah akan kamu oleh Allah bahawa kamu ulang lagi bagi umpamanya selama-lama. Dan selama-lama jika ada kamu itu beriman sekalian. Jangan kamu ulang lagi seperti ini. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, ayat yang kita baca ni sambunganlah daripada ayat yang lepas yang berkait tentang dari kisah hadis al-ifki tentang fitnah golongan munafik yang mengadakan fitnah pendustaan terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi turun ayat Allah Ta'ala membela Sayyidatina Aisyah. Allah Ta'ala telah mensucikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi selepas daripada itu Allah beri pada kita petunjuk. Petunjuk apa dia? Petunjuk macam mana cara kita ni nak menghadapi fitnah. Bila fitnah sampai kepada kita, macam mana cara kita nak menghadapi fitnah tersebut. Jadi ataupun apa yang kita kena buat bila sampai kepada kita ni fitnah. Apa yang kita kena buat, kita kena lakukan bila fitnah tu disampaikan pada kita. Maknanya cerita dusta disampaikan pada kita, fitnah terhadap sahabat kita disampaikan pada kita. Jadi macam mana cara kita nak menghadapi fitnah tersebut? Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang kita baca dari yang lepas dan hari ini, Allah Ta'ala telah menunjukkan pada kita ada lebih kurang 5 cara ataupun 5 saranan bila saja kita nak menghadapi fitnah yang disampaikan pada kita. Baik. Jadi kita dah bacalah yang lepas ni. Yang 4 ni kita dah baca. Kita ulang sikit. Iaitu yang pertama, Allah kata, bila saja datang pada kita fitnah yang melibatkan saudara kita yang beriman pada Allah. Orang duk sampai cerita yang tak betul lah tentang saudara kita, sahabat kita. Padahal sahabat kita ni beriman pada Allah, seorang yang taat pada Allah, seorang yang baik, seorang yang kita kenal lah baik sungguh dia, beriman sungguh, dia jaga family dia baik, dia jaga amalan dia baik, dia jaga ibadat dia baik. Memang gitulah. Tiba-tiba ada orang duk kata ke dia macam-macam. Orang duk kata ke dia, orang fitnah lah. Orang sampaikan pada kita. Bila saja sampai pada kita, apakah tindakan kita? Yang pertama sekali kata Allah, wa qalu hadza ifkum mubin. Tu. Bila saja sampai benda tu pada kita, yang pertama sekali kata Allah, terus kita nafikan. Kita nafikan, kita kata hadza ifkum mubin. Yang ni tipu ni. Dusta yang nyata ni. Ni cerita tak betul ni.
Cerita yang sampai pada aku ni cerita yang tak betul ni. Aku kenal sahabat aku kenal saudara aku. Aku kenal sahabat aku seorang yang beriman pada Allah, yang taat pada Allah, yang baik. Yang jaga family dia cukup baik lah. Ini yang sampai pada aku ni cerita tak betul. Fitnah, tipu, jelas ni. Ini. Ini tindakan kita yang pertama, kata Allah. Panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Bila sampainya gitu cara kita. Ingat, terutamanya yang kita sebut tadi, bila berita itu, cerita itu melibatkan sahabat kita yang baik. Melibatkan manusia yang beriman, melibatkan manusia yang bertakwa pada Allah, melibatkan para alim ulama yang taat, yang bertakwa. Sebagailah. Sampai saja berita begitu pada kita, terus kita menafikan. Terus kita kata dia cerita tipu. Ifkum mubin. Maknanya tipu yang jelas ni. Ni cerita tipu yang jelas ni. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini cara yang pertama, kata Allah. Kemudian yang kedua, kata Allah, kalaulah mereka yang dok sampaikan cerita tu, dok berkeras juga. Kata betul sungguh cerita ni. Dia berkeras juga. Kita nafi dah. Kita kata ni tak betul ni. Aku kenal sahabat aku, dia baik, dia beriman. Aku kenal orang ni, dia beriman, dia taat pada Allah. Kita nafi dah. Tapi yang dok cerita ni nak cerita juga. Dia tak kira, dia nak cerita juga. Dia nak sampaikan juga fitnah tu. Jadi yang kedua kata Allah, macam mana cara dia? Kata Allah, mana laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Maknanya bawa kalau ia melibatkan fitnah tentang perzinaan, maka bawa kepadanya 4 orang saksi. Atau ulama tafsir kata, maknanya cara yang kedua ni minta bukti. Minta bukti. Mana saksi? Minta bukti. Engkau kata sahabat aku macam ni, macam ni, macam ni. Mana bukti dia? Mari, aku nak tengok bukti dia. Mai sini. Tu. Kau dah kata macam-macam ni. Kau kata dia macam ni, macam tu. Kau kata dia buat benda macam ni. Kau kata dia buat benda macam tu. Kalau setakat sembang saja, aku tak nak terima. Aku nak mana? Aku nak bukti. Mana bukti dia? Mai sini. Ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Minta bukti. Jangan kata dok sembang, dok sebar macam-macam cerita, dok viral macam-macam berita. Tapi dok viral berita macam-macam cerita macam-macam ni, tapi tak ada apa. Bukti tak ada. Bila sampai pada kita, kita minta bukti. Kau dok cerita panjang-panjang macam ni melibatkan maruah orang ni. Ni melibatkan orang kata kehormatan orang ni. Kalau cerita ni tak betul ni, fitnah besar ni. Jadi mana bukti? Aku nak bukti. Tu minta bukti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi ni yang kedua kata Allah. Kemudian yang ketiga kata Allah, bila saja datang fitnah pada kita, Allah Ta'ala ajar kita supaya jangan kita meremehkan fitnah. Tu dia. Jangan kita ni memandang ringan terhadap fitnah. Lebih lagi muslimin dan muslimat, fitnah terhadap saudara kita, sahabat kita yang beriman pada Allah. Sahabat kita yang taat kepada Allah Ta'ala. Sampai pada kita, jangan pandang rendah pada fitnah tersebut. Yang dimasukkan jangan pandang rendah ni, yang kita katalah, biarlah, ini fitnah je ni. Biarlah, biarlah cerita tu, biarlah. Begitu. Jangan remeh. Pasal apa? Sebab di sisi Allah fitnah ni besar. Wa tahsabu hayyinan wa huwa 'indallah azim, kata Allah. Dan kamu sangka benda ni kecil, mudah. Tiada dosa, benda kecil, dosa kecil. Padahal kata Allah di sisi Allah sangat besar. Maknanya muslimin dan muslimat, bila sampai fitnah pada kita yang melibatkan saudara kita, sahabat kita yang beriman pada Allah, kita kena buat apa? Kita bela dia. Itu. Jangan kita kata, lantak pilah, ini fitnah saja ni. Begitu.
Maknanya dia kata benda kecil je ni. Ini biasalah perangai mereka ni duk fitnah orang tak habis-habis. Begitu. Biar gitu je lah dia kata. Maknanya meremehkan tu Allah kata jangan. Kita kena anggap bila fitnah tu sampai benda ni dosa, benda ni besar. Lebih lagi melibatkan maruah sahabat kita, maruah saudara kita, jadi kita kena bela sahabat kita. Tu dia. Dan termasuk juga jangan meremehkan fitnah ni. Jangan kita senang-senang percaya dan senang-senang sebarkan fitnah tersebut. Jangan. Kita rasa tak apalah ni cerita biasa-biasa je ni. Sampai pada kita ni. Kita pun seronok dengan cerita ni, kita pun pakat sebar juga. Seronoklah sebar ni. Kita rasa benda tu macam tak ada apalah. Kalau sahabat kita yang kena fitnah ni tahu pun, dia okey lah kot. Tak apalah, aku sebar jugalah. Macam best je sebar benda ni. Macam best je cerita ni. Sensasi benar cerita ni. Aku pun sebar lah. Tu. Maknanya dia meremehkan fitnah tersebut. Jadi Allah kata jangan perangai macam tu. Jangan kata Allah pasal fitnah ni di sisi Allah amat besar. Berat sangat. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tu kena ingat kita ni. Jangan bila perkara yang melibatkan fitnah, jangan remehkan sama sekali. Jangan. Kita kena bela saudara kita dan jangan kita mudah-mudah nak sebarkan fitnah-fitnah tersebut. Tu dia. Betul. Elakkan provokasi. Sebagailah. Baik, ini yang ketiga. Adapun yang keempat, muslimin dan muslimat, dia kata, Allah jelaskan pada ayat ni, bila saja datang pada kita fitnah, if sami'tumuh kultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Bila saja datang fitnah pada kita, kita kata pada orang yang bawa fitnah ni, kita kata jangan katalah macam ni, tak baik, nasihat ke dia. Tu. Maknanya yang keempat kata Allah, beri nasihat. Beri nasihat kepada orang yang menyampaikan fitnah kepada kita. Beri nasihat. Bagi nasihat kepada dia, janganlah kau cakap benda macam ni, tak elok lah. Ni. Ini cerita ni tak sahih pun. Yang kau duk sebar sangat pasal apa. Tu dia. Cerita ni tak confirm pula pun. Tak confirm pun. Tak ada bukti apa pun. Duk sekadar cerita syok. Syok cerita, syok sebar gitu aja. Jadi tak payahlah kau duk sebar benda macam ni. Bahkan maknanya bertasbih lah, subhanaka hadza buhtanun azim. Ni dia. Maknanya apa sebenarnya ialah kita sebutlah subhanallah kan? Subhanallah benda macam ni apa orang kata benda yang tak betul. Kita nasihat dia. Nasihat pada orang yang membawa fitnah tersebut. Nasihat ke dia. Cukuplah jangan buat cerita macam ni. Cukuplah jangan fitnah. Masya Allah. Subhanallah. Ini semuanya cerita tak betul ni. Boleh merosakkan kamu. Berdosa ni. Tu dia. Kena peringat macam itulah selalu. Muslimin dan muslimat. Sebab kadang-kadang orang kita ni lalai. Dia seronok tu. Seronok. Dia syok. Dapat je berita yang sensasi ni. Oh seronok. Menarik ni. Tu. Seronok menarik. Dia punya seronok tu. Sampai dia duk sebar ke orang. Seronok. Jadi dia seronok tu dia lupa dah pasal fitnah tu, dia lupa pasal dosa pahala, dia lupa. Sebab dia nak syok, nak seronok, nak join, sebarkan benda yang sensasi ni. Jadi kita yang beriman ni dapat berita macam ni, kita tegurlah dia, tegur, bagi nasihat. Tak payah sebarlah benda yang tak confirm, jangan sebar. Tak payah sebarlah benda yang nampak tak betul, jangan sebar. Ni jadi fitnah ni, berat ni. Kalau fitnah, berdosa kamu tahu. Dilaknat oleh Allah, jangan main-main. Tu. Beritahu ke dia gitu. Bagi nasihat. Jadi itulah sikap kita lah. Sebagai manusia yang beriman pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, hari ni kita masuk yang kelima pula. Yang kita baca ayat tadi.
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi in kuntum mu'minin. Allah jelaskan mengajar, menegah akan kamu oleh Allah Ta'ala bahawa kamu ulang lagi bagi umpamanya selama-lamanya jika ada kamu itu beriman. Apa maksud dia? Maknanya Allah beri ingat pada kita orang beriman ni. Jangan ulang dah benda yang sama. Tu dia. Ya'idzukumullah. Allah nak ajar kepada kamu. Allah nak ajar kepada kamu. Ini dia. Allah nak ajar kepada kamu supaya jangan kamu ulang lagi cerita fitnah ni. Sekiranya kamu beriman kepada Allah Ta'ala, ni orang beriman lah. Mana orang beriman ni, mereka tidak akan mengulangi lagi akan fitnah itu. Mana sentiasa berwaspada. Berwaspada. Orang yang beriman sentiasa berwaspada terhadap fitnah-fitnah yang datang. Jangan kita terperangkap dan jangan kita ni terulang benda yang sama, fitnah. Mungkin kita pernah terperangkap sekali, okeylah terperangkap sekali, kita pun menyesal lepas tu. Kita pun minta maaf pada orang tu. Kita pun taubat pada Allah. Tiba-tiba tak lama lepas tu mari lagi fitnah tersebut. Cerita lebih sedap lagi, lebih sensasi lagi yang berkait dengan orang tu. Kita akhirnya percaya balik. Cerita tu. Jadi Allah jelaskan pada ayat ni, orang beriman bukan macam tu sifat dia orang beriman. Bukan macam tu. Orang beriman dia sentiasa bersikap berhati-hati, waspada. Dia tidak akan mengulangi perkara yang sama, yang salah ni berulang kali. Tu dia. Kan kita pernah dengar satu hadis yang sahih. Nabi SAW kata, jangan kita dipatuk ular daripada lubang yang sama berkali-kali. Kan? Ada hadis tu. Nabi kata, jangan dipatuk ular 2 kali kan. Daripada lubang yang sama. Dah kena patuk sekali kat lubang tu. Lepas dah okey, pergi balik ke lubang tu. Kena patuk lagi. Nabi kata, jangan macam tu. Ni muslimin dan muslimat. Jangan sentiasa kita ni, yelah, berulang macam tu. Mana kena beringat selalu. Sentiasa berwaspada. Tu dia. Sentiasa berhati-hati. Jangan terperangkap. Jangan kita dah ulang cerita ni. Kadang-kadang kita ni macam disebut tadilah, kita dah menyesal. Tapi tak lama lepas pada tu, lama lah. Mungkin tahun-tahun. Lepas tu mari balik cerita tu, kita percaya balik. Pelik semua. Kan sekarang macam benda viral kan. Kadang-kadang benda viral tu dah viral dah dulu. Dah viral dah. Dah cerita habis dah viral ni. Fitnah sungguh. Lepas tu reda senyap. Bertahun lepas pada tu, 3-4 tahun, muncul balik cerita tu. Percaya pula. Percaya lagi sekali. Itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni berat ni. Orang kita ni. Sebab kan benda kadang-kadang tu dalam media sosial ni dia akan muncul kan. Yang 2-3 tahun dia muncul balik. Muncul balik kan. Dia muncul balik apa yang berlaku hari ni, dia muncul balik. Jadi kita dapat berita balik yang lama ni, kita sensasikan balik. Kita ulang lagi benda tu. Padahal kita dah tahu yang dulu bertahun-tahun lepas, kita tahu benda ni tak betul. Benda ni fitnah, benda ni tipu. Kita tahu dah, kita dah minta ampun pada Allah dah, minta maaf ke dia dah, pada orang yang kita fitnah tu. Tiba-tiba datang balik bertahun, datang balik berita yang sama, kita boleh percaya pula. Dok sebar balik, dok cerita balik ke orang. Allah kata ni bukan orang beriman lah macam ni, perangai macam ni. Tu. Orang beriman dia tak macam ni. Dia sentiasa berwaspada dan dia takkan ulang dah benda-benda fitnah ni. Dia takkan ulang. Tu. Ni manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Pasal itulah muslimin dan muslimat. Orang beriman ni disebut dah dulu. Antara sifat yang ada pada orang beriman ialah sifat sentiasa berhati-hati. Ini. Berhati-hati sentiasa. Dipanggil sifat al-hazar. Berjaga-jaga, berhati-hati. Berjermat. Berjermat nak apa? Cermat. Cermat. Jermat pula. Macam Jerman pula. Baik. Jadi
Orang kata cermat tu kena ada. Kan ada hadis Nabi SAW, Nabi kata, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Kita bercermat itu daripada Allah. Tengok. Dan kita ni tergopoh gapah itu daripada syaitan. Tu muslimin dan muslimat ni kata Nabi SAW. Mana kita terus percaya cerita berkali-kali, tak berhati-hati pada fitnah ni, sikap tergopoh gapah. Tergopoh gapah ni kata Nabi SAW adalah daripada syaitan. Tu dia. Berat tu. Daripada syaitan. Tergopoh gapah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jaga-jagalah kita ni. Kan kita jangan terperangkap. Sebab kadang-kadang cerita fitnah tu sangat meyakinkan. Betul kan? Sangat memberi confident lah cerita fitnah tu. Macam betul sungguh lah. Macam betul sungguh cerita fitnah ni. Dia punya hujah nak kata fitnah ke orang tu sampai orang kata hujah dia kira ada ratusan fakta lah. Tu contohlah. Macam ada berpuluh-puluh fakta di bawah tu semata nak fitnah orang tu. Jadi kita yang dapat fakta ni cukup banyak. Kita rasa betul ke ni? Memang sangat meyakinkan. Cerita dia sangat meyakinkan. Ni dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, pada masa itu sangat kena berjaga-jagalah kita ni. Kena berjaga-jaga. Ikut yang Allah suruh ni. Ikut, pegang pada ayat Allah ni. Kita tahu ini fitnah. Kawan aku baik, dia tak buat macam tu. Kita bela kawan kita. Kita nafi fitnah tersebut. Kita beri nasihat, minta bukti yang kukuh lah. Bukan sekadar cerita macam ni sembang je. Nampak macam betul tapi ni sembang je. Tu. Mana saksi? Minta semua ke dia. Tu. Yang penting jangan terperangkap. Ni penting para muslimin dan muslimat. Ini yang kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi kata dunia ni cantik. Cantik. Dunia lah. Kita sekarang ni dunia lah. Bab-bab ni pun bab dunia lah. Dunia ni cantik. Dia kata indah sangat-sangat dunia ni. Cantik sungguh dunia ni. Kira bila kata cantik ni memang senang lah orang kata manusia terpengaruh dengan dunia. Manusia mengejar dunia. Memang seronok lah dengan dunia ni. Tu muslimin dan muslimat. Tapi kata Imam Nawawi, dunia tu cantik luaran dia. Luaran tu memang cantik. Cerita fitnah ni dunia lah. Cantik, seronok dengar, sedap dengar, cantik, indah kita dengar tu sedap. Tu. Tapi sebenarnya di balik yang cantik itu kata Imam Nawawi, di balik itu ada apa? Ada perangkap yang bahaya yang banyak. Tu dia. Ada perangkap yang banyak dan perangkap bahaya yang bahaya-bahaya lah. Maknanya nampak luaran cantik, bila kita pergi masuk ke dalam, akhirnya kita akan terpedaya, terperangkap, terjerumus kepada perangkap yang bahaya. Itu. Ini maksud kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maknanya kena berhati-hati, sentiasa berjaga-jaga. Sentiasa berhati-hati, sentiasa berwaspada. Sebab tu yang penting ni ilmu ni. Kita dok mengaji ilmu ni penting ni. Tu. Bukan sekadar kita nak mengaji saja. Tapi kita mengaji ni pasal nak ilmu supaya kita boleh mengamalkan dalam hidup kita. Tu dia. Sebab tu mengaji bukan mengaji ilmu fiqah saja, bukan mengaji ilmu tauhid saja, bukan mengaji ilmu akidah saja. Tu. Kita bukan hanya sekadar nak betulkan ibadat kita, nak bagi sempurna. Bukan sekadar kita nak betulkan akidah kita, bagi akidah yang benar. Bukan sekadar kita nak bersihkan hati, nak sucikan hati, nak dapat hati yang bersih. Tapi pada waktu yang sama, kita mengaji juga ilmu-ilmu yang lain ni. Macam ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ilmu-ilmu lain ni pasal apa? Penting sebab
kita hidup di zaman sekarang ni ikut semasa ni. Yang kita sebut zaman fitnah yang banyak hari ni. Tu dia, muslimin dan muslimat. Jadi bila ada ilmu ini, insya-Allah kita akan tahu bentuk fitnah yang sampai pada kita. InsyaAllah kita tahu macam mana cara kita nak mengelak fitnah-fitnah tersebut. Tu sebab minta maaf kadang-kadang tu ada orang yang alim, yang ada ilmu, kuat ibadat, cantik, tapi nak kata ilmu yang lain tu tak ada pada dia. Akhirnya menyebabkan dia pun boleh terjerumus kepada fitnah-fitnah tersebut. Tu. Kadang-kadang mengaji fiqah punya dalam, bagus. Alhamdulillah mengaji fiqah, mengaji sungguh-sungguh, dalam sungguh, alim fiqah ni. Bila kita dok sembang pasal fiqah ni, Masya Allah, boleh cerita habis hurai detail sungguh. Bagus. Alhamdulillah. Tapi masalahnya, ilmu lain ni tak mengaji. Akhirnya bila mari fitnah, dia terperangkap. Dia terperangkap. Tu. Dia terperangkap, akhirnya, dia pun terjerumus kepada fitnah tersebut. Tu kena ingat tu. Sebab itu mengaji ilmu, mengaji semua ilmu. Bukan sekadar fiqah, bukan sekadar akidah, bukan sekadar tasawuf. Tapi semua ilmu yang ada ni kita bakat mengaji. Biar semua ilmu tu ada pada kita. Bila ada semua ilmu tu pada kita, baru kita faham macam mana kita nak menghadapi dunia semasa pada hari ni. Macam mana kita nak hadapi orang kata fitnah yang mendatang pada hari ni. Tu penting muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab itu saya selalu, mungkin saya nak sebut dulu, kita mengaji ni, mengaji banyak-banyak ni, kita imbangkan. Kitab lama, jawi kita mengaji, turas, kitab moden pun kita mengaji, kitab semasa. Imbangkan. Bukan sekadar kita mengaji kitab turas semata, kitab jawi kuning semata. Bukan. Dengan kita dok buang kitab moden ni kita tak mengaji. Bukan. Bukan itu cara ni. Imbangkan kedua-duanya. Kitab turat kita mengaji, kitab kuning kita mengaji, kitab moden pun kita mengaji. Dengan ulama'-ulama' dulu kita mengaji, dengan ulama'-ulama' yang lepas kita mengaji, dengan ulama'-ulama' moden pun kita mengaji. Kena mengaji, imbangkan. Tu muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Pasal kita nak jadi seorang yang beriman pada Allah, yang sentiasa berwaspada, yang berhati-hati, supaya kita tidak terperangkap dengan fitnah yang datang kepada kita. Tu kena ingat. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, kita kembali balik pada kitab kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan nyata Allah bagi kamu itu akan segala ayat suruh dan tegah. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat ketahui, lagi amat halim, pandai pada barang yang disuruh dan ditegah. Tu dia. Allah jelaskan wa yubayyinullahu lakumul ayat. Dan nyata dah Allah ni bagi kamu itu akan segala ayat-ayat. Nyata dah. Allah kata nyata dah ayat Allah yang disampaikan kepada kamu, yang disampaikan pada manusia ni, kata Allah nyata dah, jelas belaka dah. Ni. Jadi ulama tafsir kita ni dia kata antara ayat yang jelas nyata ni apa? Antaranya ayat suruhan dan tegahan daripada Allah Ta'ala. Nyata dah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ayat tentang suruhan Allah dah terang. Ayat tentang larangan daripada Allah pun dah terang dah. Semuanya terang belaka dah. Tu muslimin dan muslimat. Kita ni tunggu mengaji je. Kena mengaji, kena belajar, kena mendalami ayat-ayat Allah, suruhan dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak silap saya lah, muslimin dan muslimat. Kalau tak silap saya lah. Dalam kitab almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kitab Tafsir Al-Munir, dia kata dalam Al-Quran ni ayat suruhan
dan ayat larangan daripada Allah ni lebih kurang kalau campur-campur dia katalah lebih kurang ada 1000 ayat. Dia kata lebih kurang itulah muslimin dan muslimat kira banyaklah ayat suruhan dan larangan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah suruh buat, kita buat. Allah larang, kita jauhkan, kita tinggalkan. Dan semua ayat-ayat ini Allah jelaskan pada ayat ni jelas dah. Suruhan Allah jelas, larangan Allah jelas. Kita ni kena mengaji, kena belajar dan laksanakan apa yang Allah suruh dan jauhkan apa yang Allah larang. Itu je. Dan dijelaskan bahawasanya Allah Ta'ala ni amat pandai pada barang yang disuruh, yang ditegar. Allah amat mengetahui lah. Allah mengetahui, Allah maha bijaksana. Ni maknanya Allah menurunkan ayat perintah yang bijak, yang terbaik untuk kita. Pasal itu muslimin dan muslimat, kita ikut perintah Allah, kita bijak lah. Itu maksud dia. Kita ikut perintah Allah, kita ni terbaik lah sebenarnya. Walaupun di sisi manusia ni kita tak hebat tara mana pun. Tapi kalau kita ikut perintah Allah Ta'ala, melaksanakan suruhan Allah, meninggalkan segala larangan daripada Allah Ta'ala, mana kita yang bijak. Kita yang bijak, kita yang benar, dan kitalah hamba Allah yang layak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian firman Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Tengok. Bahwasanya segala mereka yang suka beri masyhur kejahatan pada segala orang yang mukminin itu, bagi mereka itu azab yang sangat pedih pada dunia dan akhirat dengan had, tuduh dan neraka. Apa maksudnya? Ni Allah bagi amaran lah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu. Sesungguhnya manusia yang suka macam mana ni? Dia suka menghebahkan. Menghebahkan, kalau ikut ulama tafsir dia kata beri masyhur kejahatan. Maknanya dia menghebahkan, dia suka. Dia suka benda fitnah tu dihebahkan, dia suka. Tu dia suka sangat. Dan orang ni dia suka sangat cerita fitnah ni, kejahatan ni tersebar, dia suka sangat. Antasyi'al fahishatu. Dia suka benda fitnah ni, benda jahat ni tersebar, dia suka. Berat ni. Ada orang macam ni. Fil ladzina amanu. Berita yang tak elok pasal orang beriman. Dia cukup suka. Datang berita yang tak elok pasal orang beriman. Punya seronok lah dia dengar berita ni. Lepas tu dia pakat sebar lah. Seronok. Masya Allah. Tu. Dia lama dah tak puas hati dengan kita kan. Duk tunggu aja kan. Tunggu kan. Tiba-tiba dapat berita satu apa. Yalah mungkin dia dapat berita yang tak jelas ke apa. Tapi memburukkan orang yang beriman itu, dia anggap ini sebagai peluang dia lah. Puas hati lah dapat cerita macam ni, puas hati. Dia seronok, maka dia pun duk sebar habis-habisan. Ni, ada orang macam ni. Kita kena ingat sebab Nabi dah kata, orang yang beriman ni, ada je orang yang dengki pada ni. Ini confirm. Orang beriman macam kita ni, ikut mana pun kita pergi, ada je orang yang dengki pada kita. Muslimin dan muslimat. Kita ni cukup baik lah. Baik sungguh-sungguh lah. Tu. Jaga hubungan kita dengan manusia, tak menyusahkan orang. Kan? Kita ni punya baik, Masya Allah. Jagalah kita punya ibadat. Kan? Mulut kita jaga, semua kita jaga. Orang susah kita punya bantu, punya tak kira lah bantu, sungguh-sungguh bantu ni. Kan? Muslimin dan muslimat. Tapi nak kata baik macam mana pun kita, sebenar hakikatnya ada juga orang yang tak puas hati pada kita. Ada saja orang yang dengki pada kita. Mesti ada punya. Cukuplah tengok sejarah Nabi SAW. Nabi sebaik-baik manusia. Tak ada orang yang boleh challenge lah kebaikan Nabi.
Tak ada orang yang boleh challenge akhlak mulia Nabi SAW. Paling hebat Nabi lah. Tu. Tapi nak kata hebat sungguh Nabi tu, ada juga orang tak puas hati dengan Nabi. Nak cari pasal dengan Nabi. Dengki ke Nabi. Nak bunuh Nabi. Macam-macam. Ada saja. Kalau Nabi yang semulia itu ada orang buat macam tu, lebih-lagi kita ni lah. Confirm ada. Tu. Muslimin dan muslimat. Jadi Allah sebut pada ayat ni, ada orang macam tu, dia suka tau. Bila ada benda buruk yang berlaku pada manusia yang beriman, dia suka. Dia suka macam tu, maka dia pun sebarkan, dia masyhurkan benda yang tak elok tu pada orang lain. Kita hati-hatilah muslimin dan muslimat. Dah baca doa lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Bacalah. Itu doa ni hadis yang sahih. Ending tu lain Ustaz. Ya? Ini bukan yang 4 fitnah tu sebab ending dia doa ni hadis yang sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita minta 4 perkara lah. Yang pertamanya, minta Allah lindung kita daripada azab kubur. Azab kubur lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindunglah aku daripada azab kubur. Tu. Yang kedua, kita minta pada Allah Ta'ala wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Yang keduanya, kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada fitnah dajjal. Yang kedua. Yang ketiga, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kita lindung kita daripada fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup dan mati tu. Mana masih hidup lah, nak selamat daripada fitnah. Fitnah tu lah. Dan fitnah mati. Dan yang keempat ni dipanjang sikit. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Yang keempat tu saya tak baca. Yang tu apa yang maksud dia? Yang keempat nak tahu maksud dia, kena bayar. Masya-Allah, berapa? Tak ulang balik Ustaz. Saya pun cakap boleh. Yang 2 ayat tu, last tu. Ulang balik. Nak rekod. Ulang balik sekali. Allah. Sanggup bayar Ustaz. Okey, yang keempat tu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami. Ma'sami tu mim hamzah. Bukan ain bukan kaf, tapi hamzah. Minal ma'sami. Sami tu sa mim. Minal ma'sami wal maghrami. Minal ma'sami mim hamzah sa mim. Kemudiannya wal maghrami. Wal maghrami ni mim ghin. Mag. Ghin. Ra mim. Tu dia. Minal ma'sami wal maghrami. Apa maksud? Maksud tu yang kena bayar tu ya? Maksud tu kena bayar lah. Ya. Kena bayar. Okey. Pengarah ya. Okey, para muslimat. Okey, yang pertama tadi minta lindung dari fitnah kubur, daripada azab kubur. Yang kedua, lindung daripada fitnah dajjal. Yang ketiga, lindung pada fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat, kita minta, ya Allah, lindunglah aku daripada maksami, maknanya apa? Ismun, dosa. Minta lindung daripada dosa-dosa lah. Dosa-dosa. Minta lindung daripada kita melakukan dosa. Bila kata maksam ni, kita buat dosa. Minta Allah lindung kita daripada kita melakukan dosa. Tu. Kemudian, wal maghrami. Wal maghrami makna apa? Lindung daripada kesusahan hutang. Tu dia, hutang. Kan kita suka berhutang kan? Itu. Minta Allah lindung lah kita daripada kesusahan hutang ni. Mana kalau hutang boleh bayar lah. Tu jangan bila hutang susah nak bayar, kita susah nak cari duit nak bayar. Minta Allah lindung lah benda tu. Itu maksudnya.
Ustaz, Ah, ada saudara adik Ustaz saya dah dapat dah kata doa tu. Cuma nak tanya sebab saya beramal sebelum memberi salam tu yang susunan dia lain sikit tu, yang akhir dia tu daripada fitnah dajjal tu kan. Okey. Cuba Boleh baca bawa- sikit. Cuba bawa baca yang tu. Yang ni, Allahumma Cuba. inni. Oh, yang mana? Sebelum- Yang biasa baca Sebelum tu. bagi salam. Oh, Sebelum nervous bagi ni. salam. Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni alamak. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azab. Alamak Ustaz. Dah mana yang sebelum bagi salam tu? Yang sebelum bagi salam. Baik. Alamak, macam mana? Dia start baca Ustaz fitnah tanya dajjal dulu, nervous. fitnah Sebab tak tahu dia kena dalam solat pun dapat. Sabar je lah. Allahumma inni kemudian kan, Pak? a'udzuka minal Allahumma inni dajjal a'udzubika. wa a'udzuka minal Allahumma inni a'udzubika bi jahannam wa a'udzubika minal azabil qabri. macam mana? Okey, macam ni. Allahumma inni a'udzu min azabil qabri. Min azab jahannam wa a'udzubika min azab Bil qabr qabri. wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jahannam. Wa Min azab al-qabr wa fitnatil mahya wal mamat. ya, yang tu. Nur. Okey. Masih dajjal. Okey. Allahumma qalba qalbi qalbi ala din wa ala taktik. Saya sama yang tu Ustaz. Terima kasih Okey. Ustaz. Macam ni, okey. Sebenarnya doa yang dibaca itu betul. Hadis sahih juga. Okey. Sebenarnya kita kena ingat doa Nabi masa nak bagi sebelum bagi salam tu, kalau ikut beberapa hadis lebih kurang 12 doa tu. Lebih kurang 12 tak silap saya. Banyak. Maknanya Nabi tak baca semua, Nabi gilir-gilir. Jadi doa yang kita baca ni, yang saya baca tadi, ini salah satu. Boleh baca juga. Okey, baik. Faham. Salah satu yang kita boleh baca ketika sebelum memberi salam. Boleh baca. Jadi boleh baca lah, boleh baca yang kita nak baca, yang dah hafal tu boleh. Dan nak baca yang ni pun boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami pun boleh. Yang ni macam ekstra sikit kan, sebab ada daripada yang penghutang, macam cantik lah. Boleh amal lah. Dan berbuat dosa. Nanti Ustaz forward dekat grup lah Dah. senang. Ataupun Benda- bagi pada educate. Benda Ina dah share dah dekat grup. Benda boleh Dah share dah. Okey. Sebab kita selalu baca yang pendek tu je. Tak Ya. sambung tu. Boleh amal insya-Allah. InsyaAllah. Baca sebelum bagi salam boleh, nak baca lepas solat pun boleh. Nak baca bila-bila pun boleh, tak menjadi masalah pun insya-Allah. Tu dia. Jadi amallah supaya antaranya supaya kita ni terselamat daripada fitnah. Pasal adanya orang yang jahat yang suka keburukan yang menimpa kepada orang yang beriman, dan mereka ni akan sebarkan, seronok sebar. Jadi Allah kata orang macam ni lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi golongan ini yang suka buat cerita menyebar fitnah jahat pada orang beriman ni, bagi mereka ni azab yang pedih di dunia dan akhirat. Itulah amaran daripada Allah kepada mereka yang suka sangat cerita-cerita macam tu, yang melibatkan manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Baik. Dan Allah kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang ketahui akan tiada jadi perkara itu daripada mereka itu, dan kamu tiada ketahui hakikatnya. Itu dan Allah tahulah. Allah tahu dan kita ni tak tahu. Itu dia. Jangan fikir Allah tak tahu. Yang tak tahu sebenarnya kita. Ni. Jangan fikir Allah tak tahu yang kita buat fitnah. Jangan fikir kita fikir Allah Ta'ala tak tahu kita yang mencipta, yang sebar fitnah. Jangan. Allah tahu sangat. Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu yang Allah Maha mengetahui. Tu kena ingat. Jadi kena ingatlah. Jangan sekali-kali kita menyebarkan fitnah. Kemudian, walaula fadlullah alaikum warahmatullahi wa annallaha raufur rahim. Dan jika tiada kurnia Allah atas kamu dan rahmatnya, dan bahawa Allah Tuhan yang amat maha lembut lagi kasih sayang nescaya menyegera ia dengan seksa kamu. Itulah muslimin dan muslimat.
Baik. Maknanya disebabkan kurniaan Allah kepada kita, jadi Allah beri rahmat pada kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni maha lemah lembut pada kita ni. Pada manusia yang beriman. Sayang pada orang beriman. Jadi Allah Ta'ala tidak turunkan azab dan bala kepada kita. Jadi insyaAllah kita cukuplah sekadar itu. Saya lepas ni ada lagi satu kuliah. Jadi kita sambunglah kuliah kita pada minggu depan. Jadi insyaAllah kita akan Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi saya tanya Ustaz boleh tak? Macam ni Ustaz. apa jam? Kalau Ustaz, saya nak tanya satu soalan kat Ustaz. Ya, Kalau kita dengar satu berita kan Ustaz, berita tu benar. Orang tu cakap betul, mulut dia cakap betul. Lepas tu kita kat kawan kita, benda tu cuba dengar dia cakap betul tak betul. Adakah kalau kita bagi tak kawan kita, adakah itu fitnah juga Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, jadi muslimin dan muslimat, jalan yang terbaik kita mendiamkan diri. Walaupun kita rasa macam betul lah cerita tu, tapi disebabkan tidak ada yang kata bukti yang kuat dan sebagainya, jalan yang terbaik kita mendiamkan diri. Kalau ia melibatkan maruah orang, melibatkan kehormatan orang, baik kita mendiamkan diri. Melainkan muslimin dan muslimat kalau sampai pada kita benda yang bahaya. Maknanya orang ini betul-betul jahat. Kejahatan dia menggugat orang lain. Kejahatan dia menggugat umat. Kejahatan dia menggugat masyarakat. Kita tahu benda ni betul, kejahatan itu. Jadi bila sampai benda itu betul pada kita, kita kena sebarkan pada orang. Tujuan kita sebar untuk menyelamatkan manusia. Yang tu tak apa. Mana orang mungkin orang tu zalim, dia memang jahat kan. Orang ni penipu, kita kenal dia memang seorang penipu yang jahat, suka menindas orang kan. Dia akan ambil peluang macam-macam. Kita tahu ini betul. Jadi kita kena sebarkan pada orang. Tujuannya untuk mencegah kemungkaran dan menyelamatkan manusia yang lain untuk terselamat daripada kejahatan orang tersebut. Yang tu boleh. Itu di antaranya. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, sama. Jadi kita tangguh terus. Saya tangguh terus. Sebab ada kuliah lagi. Mereka pun habis selawat depan dalam kat luar tu. Jadi kita tangguhan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kalau siapa-siapa yang nak